Sekarang saya jemput Yang Berhormat Ipoh Barat. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Puan Yang di-Pertua, pada sesi Parlimen yang dahulu, kita telah bongkarkan di mana ada berjuta-juta ringgit telah disalurkan, telah dicuri, telah diambil oleh ahli-ahli politik berkaitan dengan mitra Malaysian Indian Transformation Foundation. Dan kita nak tahu apakah tindakan selepas kerajaan menang dan ambil alih kali ini, dan apakah tindakan yang akan diambil. Ini adalah kerana Puan Yang di-Pertua, pada pilihan raya dulu kita telah kempen dengan asas bahawa penyelewengan wang ini ada asasnya, di mana ramai di antara yang mencuri wang yang sebenarnya untuk orang-orang yang miskin segar dan sebagainya adalah ahli-ahli politik yang sangat kaya dan sebagainya. Tetapi kita dapat tahu bahawa setakat ini orang-orang yang telah mengambil wang-wang tersebut, yang telah menyeleweng itu, nampaknya tidak ada tindakan setakat ini. Jadi kita nak tahu bilakah tindakan akan diambil. Sebelum itu, pada bulan Oktober tahun dulu, Perdana Menteri sendiri telah memberi aku janji bahawa satu forensik audit akan dijalankan terhadap mitra, terhadap Maika Holdings, terhadap Sedik dan sebagainya. Dan ini soalan saya adalah bilakah tindakan itu akan diambil supaya ramai di antara rakyat Malaysia dapat tahu macam mana penyelewengan wang telah berlaku dan apakah tindakan akan diambil supaya kita dapat mengajar ahli-ahli politik ini yang menggunakan wang rakyat untuk mereka sendiri. Puan Yang di-Pertua, sebenarnya dalam tawaran harapan, kita boleh itu, di sana kita dengan tegas telah memberitahu bahawa kita akan menubuhkan satu Royal Commission of Inquiry dalam hal ini. Dan saya harap ini boleh disegerakan dan tindakan dapat diambil dengan seberapa cepat yang boleh. Puan Yang di-Pertua, selain dari itu adalah di mana pada bulan Disember gaji minima yang sebanyak 1,200 yang patut dinaikkan ke 1,500 telah ditundakan hingga bulan Julai. Saya berpendapat ini adalah tidak berasas dan satu yang tidak patut dilakukan oleh kerajaan baru ini. Saya katakan sedemikian kerana kalau kita memberi gaji 1,200 kepada pekerja-pekerja gaji minima ni, tak masuk akal bila kita memberi gaji 1,500 kepada pekerja-pekerja asing yang datang untuk bekerja di negara ini. Apakah ini rasional dia? Sebenarnya satu di antara prinsip International Labour Organization adalah perantaraan gaji dengan kerja yang sama tidak patut dilakukan. Dan gaji 1,200 patut dinaikkan ke sekurang-kurangnya 1,500 dan asasnya adalah di antaranya bila kita meningkatkan gaji ini, ia akan membawa kebaikan kepada pekerja, ia akan memberi lebih wang kepada pekerja-pekerja di negara ini yang ramai di antara mereka, berjuta-juta orang, ramai di antara mereka adalah dalam lingkungan miskin tegah. Dan kalau inilah keadaan sedemikian, macam mana kita boleh menganiayakan mereka? Dan saya harap Datuk Puan Yang di-Pertua, bahawa satu analisis yang sedalam-dalam ini dibuat dalam hal ini dan Perdana Menteri mengambil tindakan untuk mengimplementasikan program ini. Kenapa? Kerana pada tahun 2018, apa yang kita janji? Kita janji dalam buku harapan bahawa kita akan meningkatkan gaji setiap tahun RM100 untuk semua yang bekerja di antara gaji minima ini. Jadi sepatutnya sekarang pada tahun 2023 gaji mereka patut naik dan sudah pun 1,500.
Berbanding dengan apa yang kita tahu pada 2018, Bank Negara sendiri dalam satu analisis mereka mengatakan bahawa living wage untuk satu orang yang bekerja di Kuala Lumpur adalah sepatutnya 2,700 dan kalau untuk satu couple adalah 4,500 dan kalau dengan dua anak sepatutnya 6,500. Tengok perbandingan bezanya. Orang-orang pekerja yang sangat-sangat perlukan bantuan, nampaknya kita telah mengabaikannya. Tetapi ini satu perkara yang boleh diatasi dengan seberapa segera yang boleh. Saya percaya kerajaan yang baru ini dapat mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan ada Puan yang dipertua, ramai di antara majikan mengatakan bahawa kalau kita meningkatkan gaji minima atau meningkatkan gaji, ini akan bankruptcy, mufliskan beberapa majikan. Tetapi adakah ini benar? Kalau kita tengok 10 tahun dulu, bila akta gaji minima diimplementasikan, MEF, Malaysian Employees Federation mengatakan 600,000 majikan akan muflis. Sebenarnya ini tidak benar langsung. Seberapa yang kita tahu, tidak berlaku sedemikian. Dan kali ini, itulah suara yang dinaikkan, diberitahu dengan kuat-kuat oleh majikan. Jangan kita mengikat dengan apa majikan inginkan, tetapi mari kita analisa seluruhnya. Sebenarnya gaji, peratusan gaji pekerja kepada keluaran dalam negara, KDNK, negara masih di antara 30%. It's 30% of the GDP. Tetapi mari kita tengok di luar negara, negara-negara barat. Negara-negara barat adalah di lingkungan 60%, 60%. Menunjukkan bahawa gaji yang dibayar kepada pekerja-pekerja di negara ini, semua pekerja-pekerja negara ini sangat-sangat kurang. Dan kalau kita meningkatkan gaji, nombor satu, ia akan meningkatkan lebih, it will interest pekerja-pekerja atau yang tidak bekerja untuk bekerja, yang bekerja di Singapura dan sebagainya, bekerja di negara kita, dan juga meningkatkan kita punya social economy dalam negara kita. Tetapi meningkatkan gaji sahaja, Puan Yang Dipertua, tidak cukup. Ipoh Barat. Bila kita merajui kerajaan pada tahun, sekejap, siap boleh, biar saya habis sedikit. Baik sikit. Bila kita merajui kerajaan pada tahun 2018, kita masa itu Kementerian Sumber Manusia sedang menganalisa progressive wage model. Ini bukan luar biasa, ini di Singapura, di mana bila meningkatkan gaji minima ini, pekerja-pekerja perlu berdapat latihan perindustrian, skills training, skilling, reskilling, upskilling, and cross-skilling. Di seluruh negara, kita ada ratusan tempat untuk pekerja-pekerja mendapat untuk menjalankan macam-macam training. Tetapi kita nampak ini tidak dijalankan. Saya harap tindakan diambil supaya ini diserap dalam hal ini dan tindakan supaya lebih pekerja diberi keutamaan. Puan Yang Dipertua, saya difahamkan di negara ini Sikit hanya mohon 28% sahaja pekerja-pekerja yang ada latihan perindustrian, skills train. Berbanding dengan negara Singapura, 60%. Bandingannya adalah 100% different. Dan bila skills training ini sangat kurang, ia akan mengakibatkan pekerja kita mendapat gaji yang kurang dan menyusahkan mereka. Dan satu di antaranya adalah TVET, Technical Vocational Educational Training, di mana saya berpendapat kita telah beritahu dulu bahawa semua TVET di negara ini patutlah di satu kementerian. Bukan seperti sekarang di beberapa kementerian. Multiplicity, duplicity yang tidak elok.
Saya harap ini akan diambil kira bahawa masa sudah datang supaya semua diletak di Kementerian Sumber Manusia untuk kebaikan pekerja dan kemakmuran negara. Terima kasih. Terima kasih. Tak bagi je, Mak. Sekarang